Oke, kawan-kawan, salam dari saya dan selamat pagi saya ucapkan kepada kawan-kawan di luar sana, serta saya doakan kalian sukses selalu menjalani tugas, serta saya berharap juga kalian-kalian semua di luar sana sihat. Oke, saya nak cerita tentang tiga tokoh ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan tiga tokoh utama ini kita nak tahu, dan saya cuba meluahkan perasaan saya dan pandangan pribadi saya, supaya anda fikir apakah pandangan saya ini ada betulnya ataupun tidak. Itu sahaja, tidak untuk saya sebagai seorang ahli politik saya memihak pada orang ini, memihak pada orang ini, itu tidak. Oke, tapi sebelum saya nak meneruskan cerita yang agak panas ini, saya harap kawan-kawan tolong like, tekan tombol subscribe di bawah tuh yang warna merah, dan loceng yang juga di sebelah kanan anda itu. Oke, untuk bantukan channel saya ini berkembang, itu saya mohon dari kawan-kawan. Oke, saya masukkan daripada cerita awalnya berlaku. Perdana Menteri ke-8 ini adalah gamenya seperti ini. Pada awal kita ambil cerita ni paling mudah. Saya ambil mudahnya adalah daripada Tun sendiri. Oke, kita lihat Tun sebelum dia berhenti menjadi Perdana Menteri, kita tahu Tun keluar masuk UMNO. Tapi selepas Najib jadi Perdana Menteri, Tun masuk ke dalam UMNO dan menjadi ahli UMNO seumur hidup. Itu semua orang tahulah kalau orang politik. Tapi orang tidak politik seperti saya pun tahu juga. Kita sudah baca news, tengok di YouTube, apa semua sudah ada kan. Nah, di situ apa yang terjadi setelah Tun betul-betul keluar daripada UMNO ni adalah setelah satu pertemuan dengan Datuk Seri Najib, yang kalau kita masih ingat, cash is king. Nah, daripada situ sudah menjadi kemuncak kepada Tun keluar daripada UMNO untuk selama-lamanya. Dan setelah Tun keluar daripada UMNO ni tadi, yang menjadi masalahnya, kalau setakat cash is king punya cerita, saya rasa Tun tidak mempunyai masalah di situ. Tetapi Tun dihentam oleh orang-orang UMNO sendiri, pimpinan UMNO sendiri, dan dihentam lagi oleh Datuk Seri Najib sendiri dengan secara tidak seperti orang lain, tetapi sindiran-sindiran yang sangat tajam kepada Tun. Seperti yang kita lihat, dah tua, tidak perlulah lagi nak begitu begini. Kita itu saya tidak mau bahaskan panjang, okey? Cuma kita tengok latar belakang kepada story ini tadi, ceritanya. Dan setelah itu Tun belum lagi sampai ke muncak untuk memikirkan mungkin untuk cuba nak menjatuhkan Datuk Seri Najib ini tadi, karena mungkin masih boleh di peringkat yang belum ke situ. Tetapi kesilapan mereka pada waktu itu, mereka tidak ingat pilihan raya akan datang semakin ke depan. Jadi mereka hentam lagi Tun ni tadi. So di sewaktu kancah ini berlaku, tiba-tiba kita dengar satu pembongkaran kes 1MDB. Nah, di situ Tun ambil kesempatan masuk ke dalam cerita ini tadi, dan pada waktu itu kita sudah umum tahu sebenarnya dia berkait-kait nih semuanya. Tan Sri Muhyiddin Yassin di waktu itu sudah menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Najib. Dan kalau kita nak tahu, Datuk Seri Mukris adalah kawan rapat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya juga. Begitu. Jadi benda ni berkait ke situ. Jadi waktu Tun hentamkan
kerajaan yang lama nih tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin berada sebagai timbalan Perdana Menteri, mengambil kesempatan di situ untuk coba menghentam juga menggunakan case 1MDB adalah tujuan untuk dia naik, Najib jatuh. Ini kita lihat game ini seperti itu. Tetapi apa yang berlaku, dia tidak mempunyai pengaruh karena Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri. Dan orang parti waktu itu kuat tidak kuat karena mereka sudah menang dan mereka sudah menyandang jawatan yang Datuk Seri Najib bagi. Orang tidak akan pandang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tadi, walaupun dia punya kekuatan. Oke, so kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tadi menghantam Datuk Seri Najib dengan menggunakan case 1MDB, tapi belum secara terang-terang, tetapi sudah dikatakan boleh tahan karena kita pun boleh tengok video-video yang dia hentam waktu di orang curi ambil tu. Nah, di situ dia langsung dipecat. Bila dia dipecat, yang terlibat sekali Datuk Seri Sapinghe Abdal dan Datuk Seri Mukris pun terlibat lah dengan benda ni. Benda ni sebenarnya panjang cerita lah, tapi saya shortcutkan di situ. So, nah, kita lihat bila Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat, Datuk Seri Sapinghe Abdal dipecat, Datuk Seri Mukris dipecat. So, peluang Mahathir untuk ambil 3 tokoh ni termasuk dia jadi 4 adalah sangat cerah untuk dia membuat satu parti baru. Nah, terbentuklah parti mereka, iaitu Bersatu mereka ni tadi, Parti Bersatu ni terbentuk. Bila Parti Bersatu mereka terbentuk, sekarang Tun sudah punya 2 orang termasuk diri dia dengan ini. Jadi kekuatan itu sudah kuat. Mereka sudah tahu Tun punya kekuatan, Tan Sri Muhyiddin punya kekuatan. Apa yang berlaku ni tadi, mereka tubuhkan parti, tapi mereka tidak akan berjaya untuk tumbangkan kerajaan Datuk Seri Najib ataupun kerajaan UMNO ataupun Barisan Nasional kalau mereka tidak bergabung dengan komponen parti pembangkang yang kuat waktu itu, yaitu 2 parti yang betul-betul kuat, yaitu DAP dan PKR. So, mereka buat keputusan harus bergabung dengan PKR ataupun Pakatan Harapan yang mereka sudah tubuhkan ini tadi. Oke, setelah mereka masuk ke dalam perbincangan mereka berlaku, Tan Sri Muhyiddin Yassin di situ sebagai di bawah Tun, jadi dia cuma mengikut waktu itu, tapi dia pun planning dia sudah ada di situ, cuma kesabaran harus berlaku di situ. Sebab mereka memerlukan kemenangan dahulu, baru boleh tumbangkan, baru boleh cerita lain. Ini adalah teori yang saya sendiri pikir-pikirkan ya. So, mereka bergabung di dalam Pakatan Harapan ini tadi. So, apa yang berlaku, mereka punya part utama satu saja yang dia nak wal-wal di Malaysia ini, yaitu hal rasuah. Karena hal rasuah ini tadi, kalau hal rasuah yang besar-besaran, ini bisa membangkitkan kebangkitan rakyat dan mereka akan berjaya tumbangkan Barisan Nasional. Di situ mereka bergabung dan Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju, walaupun sudah bertahun-tahun bersengketa dengan Tun ni tadi. Dia bergabung dan Tun mendapat sokongan daripada 2 parti besar ni tadi, yaitu DAP dan PKR. Mereka bersama-sama menumbangkan Barisan Nasional di PRU ke-14 kemarin, kita lihat, dengan jenama Pakatan Harapan. So, di situ part sudah selesai, tetapi perjanjian mereka adalah
Tun boleh naik jadi PM, tetapi next PM adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah yang kita semua dalam Malaysia ni tahu. Tidak payah disorok, tidak payah kita nak bahas-bahas tepi, tak payah nak apa-apa. Memang semua orang tahu. Next PM waktu itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, gamenya di sini, permainannya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sudah tahu perkara ini. Kalau dia bukan next PM, tetapi dia sudah pun punya niat untuk jadi PM. Tapi apa game yang harus mereka lakukan adalah tunggu dan mereka harus memerintah dulu. Kalau tidak, mereka tidak dapat jatuhkan pimpinan Barisan Nasional. Jadi kerana yang paling utama mereka, asal tujuan mereka adalah untuk mengambil alih kerajaan dulu. Setelah selesai baru part game lain. Okay? Nah, Tun pun naik. Dah kemenangan yang mereka dapat itu dengan cemerlang mereka naik, mereka tukar kerajaan, di situ Tun duduk. Di tahun pertama kita dah lihat mula sudah ada yang membuat desas-desus bahawa Tun tidak mau letak jawatan lah, Tun akan pegang sampai habis lah. Ini semuanya dimomok-momokkan untuk menjadikan kepanasan kepada semua orang dan kepada pemimpin-pemimpin DAP, PKR. Ini adalah daripada dalam dan daripada lawan politik mereka sendiri. Ini sengaja dimainkan supaya isu ini menjadi hangat dan sehingga sampai ke kemuncak kita nak tahu siapa yang pengkhianat, siapa yang main pintu belakang, sehingga 22 bulan mereka memerintah ini yang jadi mangsanya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karena Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita lihat, kita masuk ke part Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima mereka untuk bergabung dengan mereka waktu itu. Mereka tidak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kalau menurut saya. Termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini menjadi Perdana Menteri, sepatutnya dia bersyukur karena kalau tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pun tidak dapat naik sampai hari ini. Kerana kemenangan mereka adalah daripada Pakatan Harapan. Kalau kita nak lihat, kemenangan kerajaan hari ini adalah daripada Pakatan Harapan, bukan daripada PAS, bukan daripada UMNO. Walaupun mereka bergabung, tetapi mereka harus ingat, rakyat mengundi mereka kemarin adalah di atas logo Pakatan Harapan yang diilhamkan oleh Tun dan Anwar serta DAP. Kalau kita lihat, bukan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey? Dan langkahnya Anwar, Datuk Seri Anwar ni tadi sepertinya dipergunakan oleh mereka untuk mengejar cita-cita politik mereka, untuk melepaskan dendam mereka, untuk segala-galanya untuk dirinya. Yang jadi mangsa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat apa yang PM lakukan sekarang, dia mengambil dengan cara pintu belakang. Semua satu Malaysia pun tahu cerita kes pintu belakang ni. Nah, itu pada pandangan saya tidak bagus, karena walaupun dia nak minta maaf dengan Tun sekalipun, dia ini adalah politik. Dan kita lihat dia begitu baik dengan Datuk Seri Mukris. Datuk Seri Mukris sendiri kata begitu sakitnya kalau dikhianati. Kita lihat begitu sudah tahu bahawa perkara ini yang jadi mangsa, yang dipergunakan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya pada pandangan saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai kekuatan parti yang kuat daripada parti mereka. Cukup kalau itu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim bergabung dengan DAP, bergabung dengan Warisan, dengan Parti Amanah. Mereka 4 komponen ini sudah cukup kuat. Warisan siap-siap dah kalahkan, dan parti-parti yang mereka sudah agihkan kepada parti Bersatu ini, mereka boleh masukkan kerusi lain. Jadi kalau kita lihat ya,
yang kursi bersatu yang berapa puluh nih, kalau bersatu tak ada waktu itu, kursi ini adalah kursi PKR ataupun DAP ataupun kursi amanah yang mereka terpaksa agihkan kepada bersatu waktu itu supaya hari ini adanya mereka untuk memerintah dengan jalan pintu belakang, dengan jalan pintu depan lah, pintu kiri kanan. Itu yang saya nampak. Saya banyak hal yang saya nak cerita di sini, tapi saya tidak dapat nak bincangkan untuk hari ini. Mungkin untuk akan datang. Tapi kalau kita nak lihat siapa yang khianat siapa, kalau kita nak tengok, yang jadi mangsanya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang mula pekan pengkhianatan? Kalau kita nak lihat, siapa yang mulakan hal-hal ini? Pada saya adalah Perdana Menteri kita yang ke-8 ini sekarang. Kalau Tun dipergunakan juga untuk mereka untuk naik, karena Tun mempunyai pengaruh yang besar. Karena itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup bergabung dengan Tun kerana dia tahu Tun mempunyai pengaruh besar, dan mereka terpaksa melupakan persengketaan mereka yang bertahun-tahun ini tadi. Ini sangat pahit tahu. Tetapi saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tujuan dia adalah untuk Malaysia. Saya heran sama sekali kenapa orang begitu takut dan begitu tidak percaya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa ada satu perkara yang daripada sebelah sana itu takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kerana kes liwat, bukan kerana kes itu kes saya tidak mau masuk. Saya tidak percaya itu. Kalau kes liwat itu pribadi. Sekarang ni saya nak cerita hal lain. Cerita-cerita akhlak ni pun itu cerita bohong semua. Isu agama dipermainkan untuk masukkan ke dalam politik, itu tidak bagus. Politik is politik. Agama tidak boleh dicampurkan, sepatutnya macam tu. Okey, saya tidak mau berletel panjang, saya mohon maaf. Sebenarnya ada part lain nanti akan disambung, tapi untuk waktu ini setakat ini sekian saja. Saya mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa ataupun mungkin emosi sedikit. Itu sebagai reaksi saya secara ikhlas untuk nak berceritakan tentang perkara ini. Kalau anda lihat sebenarnya banyak lagi ke dalam dia, cuma saya tidak dapat nak kupaskan secara halus dan mendalam karena nanti jadi satu buku. So saya ringkaskan seringkas-ringkasnya ini. Ini yang seringkas-ringkas saya dapat uraikan kepada kawan-kawan di luar sana, biar dapat sedikit penerangan tentang hal ini. Oke kawan-kawan, yang lainnya anda bila dengar cerita ini anda mungkin boleh terfikir sedikit. Itu yang saya nak. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton channel saya. Dan jangan lupa ya, subscribe di bawah yang tombol warna merah tuh. Saya mohon untuk saya majukan channel saya ke hadapan. Thank you.